Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dipilih pada malam ini. Dan yang lebih kesyukurannya, selain daripada kita dipilih untuk menyertai salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi Allah ini, kita juga lebih bersyukur lagi kerana dipilih sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling mulia lah. Bahkan dalam kitab Bible ada diceritakan tentang Nabi Yahya, yang disebut sebagai Yohanes. Nabi Yahya ni dia cakap, selepas daripada aku akan datang satu orang, yang mana orang ini kalau dia datang, kalau aku jumpa dengan dia, aku nak melutut, nak tolong ikat tali kasut dia pun tak boleh. Tak layak, bukan tak boleh, tak layak. Tapi orang Kristian dia salah faham. Dia sangkakan selepas Nabi Yahya tu Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Apakah bukti dia? Nabi Yahya dia baptis, satu upacara lah yang sekarang diamalkan dalam agama Kristian. Nabi Isa datang, dia baptis Nabi Isa. Maksud dia lebih pada Nabi Isa pula. Dia tolong baptis. Kalau betul Nabi Isa lah yang dia maksudkan, dah tentu Nabi Isa yang baptis dia. Ini terbalik, dia baptis Nabi Isa. Tapi dalam masa yang sama, Yohanes ni dia cakap, selepas daripada aku akan datang satu orang yang aku nak melutut, nak tolong ikat tali kasut dia pun aku tak layak. Itu dia cerita pasal Nabi Muhammad. Sampai sekarang ada lagi ayat tu dalam Bible. Walaupun dia tak sebut Nabi Muhammad, tapi para pengkaji tahu memang Nabi Muhammad lah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Sebab Nabi Isa datang jumpa dia, dia tak melutut pun. Dia kata akan datang satu orang selepas daripada aku nak melutut, nak ikat tali kasut dia pun aku tak layak. Dia punya pujinya Nabi Muhammad. Jadi kita ni beruntung sebab kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau dibandingkan dengan umat Nabi Isa dengan umat Nabi Muhammad, dakwah Nabi Isa ni dia dalam ruang lingkup yang tak besar. Dia pun tak lama, start daripada 30 tahun sampailah 33 tahun, lepas tu dia pun diangkat. Tak lama. Jadi sunnah Nabi Isa, dakwah Nabi Isa ni dia lebih kepada bermusafir. Dia jalan dengan para sahabat dia, jalan dan dia berdakwah, ajak orang beriman. Dan sesekali Nabi Isa ni dia mengubat orang. Dia kelebihan dia, mukjizat dia mengubat orang. Kena penyakit-penyakit yang tak boleh ubat pun sekejap dia ubat baik. Jadi dia bermusafir, berdakwah dari padang ke padang, kota ke kota, pintu ke pintu, rumah ke rumah. Sesekali mengubat orang. Dan mereka ni singgah di sinagog-sinagog. Zaman itu masjid belum ada. Rumah ibadah yang ada sinagog. Sinagog ni kuil untuk orang-orang Yahudi. Dia sebut sinagog. Nabi Isa sendiri dia beribadah di sinagog. Dalam kuil orang Yahudi. Maksudnya apa yang dia bawa tu bukan benda baru, bahkan menyambung apa yang Nabi Musa bawa. Sebab itu Nabi Isa dia beribadah dalam sinagog, dalam kuil-kuil Yahudi. Cuma umat Kristian yang kebelakangan ni, dia pisahkan. Orang Yahudi ibadah di sinagog, orang Kristian di gereja. Padahal Nabi Isa dengan sahabat-sahabat dia beribadah dalam rumah ibadah orang Yahudi. Itu ceritanya. Jadi ruang lingkup dakwah Nabi Isa ni tak sebesar ruang lingkup dakwah Nabi Muhammad. Nabi Isa dia bermusafir, dia berdakwah, kemudian sesekali mengubat dan beribadah di sinagog-sinagog. Nabi Muhammad pula yang bermusafir, berdakwah, mengubat dan duduk di masjid-masjid ni hanyalah 1-2 juzuk daripada banyak juzuk perjuangan dia. Kalau tengok sunnah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad ni meluas. Nabi Muhammad ni dia aktif dalam siasat, dalam pemerintahan, dalam politik. Dia juga aktif dalam peperangan, atur perang, cara berdamai, kalah perang macam mana, semua dia atur. Dia juga aktif berdakwah melalui media. Zaman itu media dakwahnya surat lah. Nabi Muhammad dia rajin tulis surat, ataupun disuruh sahabat tolong tulis surat bagi dia, hantar kepada pemimpin-pemimpin yang bukan Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga dia aktif dalam pertanian.
Kita tengok zakat pertanian tu datang dari mana? Datang daripada dia. Maksud dia aktif dalam ambil tahu tentang pertanian. Dalam perniagaan pun dia. Dalam rundingan politik pun ada. Dan dalam kekeluargaan Islam pun ada. Ringkas cakap, dakwah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad ni luas. Berbanding dengan dakwah Nabi Isa, sunnah Nabi Isa tadi. Nabi Isa ni mudah. Musafir, dakwah, ubat orang, duduk di rumah-rumah ibadah. Tapi kalau Nabi Muhammad, luas. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni memang sangat-sangat beruntung. Bahkan ada antara Nabi-Nabi ni, kalau boleh mereka pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Sampai begitu sekarang. Begitulah sebagai mukadimah. Jadi pengajian kita masuk kali yang ke-92. Tajuk yang kita janjikan malam ini ialah apa itu syai'. Laisa kamitslihi syai'. Syai' ni apa benda? Ni kita nak. Sebelum masuk kuliah kita imbas kuliah sebelum ini. Kuliah sebelum ni kita tengok apa itu jauhar, apa itu arad. Sebab Imam Ghazali cakap Allah ni dia bukan jauhar. Dalam ayat yang kedua dia kata Allah bukan jauhar, dan Allah juga tidak ditempati oleh jauhar-jauhar. Jadi kita nak tahu jauhar ni apa benda. Kata Imam Ghazali lagi, Allah ni bukan arad, dan Allah pun tidak ditempati oleh arad-arad. Jadi pelajaran yang lepas kita cerita pasal itu. Apakah itu jauhar? Ringkasnya, jauhar ni benda. Tapi definisi tepat dia tu dalam lagi lah. Ringkas cakap benda. Contoh dia pokok. Pokok tu jauhar. Satu jauhar. Batu, jauhar. Gunung, jauhar. Kereta, jauhar. Laut, jauhar. Ringkas cakap, kalau selagi benda tu jauhar. Apa pula arad? Arad ni ringkas cakap sifat ataupun keadaan. Kita ambil contoh batu tadi. Batu tu dah jauhar. Batu ni dia ada sifat dan keadaan. Contoh dia, batu ni ada bentuk. Bila kata ada bentuk tu arad. Ada bentuk tu arad. Bentuk tu arad. Batu juga ada rupa, 4 segi ke macam mana ke rupa dia. Ada rupa tu arad. Batu tu juga ada warna. Warna tu arad. Batu itu juga bertempat. Dia duduk di sana ke, di sini ke, di mana ke, ada tempat. Dia memakan ruang. Arad. Ada tempat tu arad. Ada posisi, ada pihak. Batu tu duduk sebelah sana. Batu tu duduk di belakang. Batu tu duduk di bawah. Dia ada pihak, ada posisi. Ada arah. Yang pihak, posisi, arah tu arad. Jauharnya batu. Bentuk batu tu arad. Rupa batu tu arad. Warna batu tu arad. Tempat batu tu arad. Ada gerak ataupun diam. Gerak ke diam ke benda ni? Yang tu arad. Berhubung atau bercerai, yang tu pun arad. Ada ringan ke berat ke arad. Ada masa, terpengaruh dengan masa, arad. Ada bunyi ke senyap ke arad. Jadi arad ni sifat ataupun keadaan. Kita ambil contoh lagi. Bendera Malaysia. Kain bendera tu jauhar. Bila kita kata benda tadi kan, kain bendera jauhar. Arad dia yang mana? Arad dia warna-warna. Warna-warna bendera tu arad. Bentuk bendera tu 4 segi, arad. Warna pun arad, bentuk pun arad. Dan bendera tu pula dia berkibar, arad. Sebab dia ada gerak. Ataupun dia duduk diam tak berkibar, arad juga. Jadi sebenarnya kita nak banding dengan Allah. Allah dia ni tak ada, bukan jauhar, dia bukan benda, dan dia pun bukan arad. Maksudnya Allah ni dia tidak berwarna. Zat dia tu tidak berwarna. Selagi kita jumpa ada warna tu bukan Allah. Allah juga zat dia tak ada bentuk. Kita nampak satu lembaga tu ada bentuk, ada rupa, ada bentuk. Bukan Allah lah tu. Ada tentu makhluk. Allah juga dia tak diam, tak bergerak. Selagi diam atau bergerak tu bukan Allah. Itu kita punya nak bawa tu ke mana, ke situ lah. Contoh-contoh batu kita ambil dah tadi. Batu tu jauhar. Di manakah arad dia? Arad dia ialah sifat batu tu tadi.
Batu tu keras ke lembut ke, rapuh ke, yang tu arad.